Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 30 Mei bersama saya Adi Akmal Shahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Kanak-kanak sesak nafas lepas termakan biskut ganja. Juga pusat rawatan TH di Madinah muncul pusat rawatan pertama terima permit operasi. Seorang kanak-kanak perempuan 11 tahun dikejarkan ke hospital selepas mengalami sesak nafas akibat termakan biskut yang disyaki dicampur dengan ganja. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, biskut mengandungi bahan terlarang itu dipercayai dibuat oleh bapa kanak-kanak itu. Susulan kejadian itu, bapa mangsa telah diriman bermula hari ini hingga 3 Jun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31 Fasal 1(A) Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 15 Fasal 1(A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Saringan ujian air kencing mendapati suspek lelaki berusia 38 tahun itu positif dadah jenis tetrahydrocannabinol THC. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, mangsa telah dibawa ke Hospital Greek dan dirujuk ke Hospital Taiping untuk pemeriksaan dan rawatan selanjutnya selepas mengalami simptom sesak nafas, pening kepala dan loya. Laporan berhubung kejadian diterima polis pada 10.26 malam semalam daripada pembantu perubatan Klinik Kesihatan Lawin Greek. Seorang pencari madu lebah maut selepas terjatuh dari pokok tualang setinggi kira-kira 30 meter ketika hendak mengambil madu lebah dalam hutan kampung Meranto Gua Musang semalam. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa Abdullah Cik Nah, 35 tahun dikatakan pergi mencari madu lebah bersama dua rakannya pada 12.18 tengah malam semalam. Siasatan awal mendapati mangsa telah memanjat pokok tualang itu dan terjatuh di atas akar banir pokok tersebut dan tidak sedarkan diri. Dua rakannya kemudian pergi ke Balai Polis Bertam untuk membuat laporan polis dan hasil pemeriksaan di tempat kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah ke atas mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat sebelum diserahkan kepada ahli keluarga dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan ini pula mengenai dakwaan bahawa terdapat pelatih industri yang tidak dibayar allowance sepanjang menjalani latihan praktikal. Mengulas mengenai isu pengadaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu sedang diteliti Kementerian Sumber Manusia sebelum tindakan susulan dibuat. Bila dapat tasu sampai ke Kementerian Kewangan kepada saya akan ambil tindakan yang wajib. Dan bagaimana pula saluran apa yang patut macam kita mengadu? Dia bawa dah sekarang, dia KSM dah ambil. Sekarang ni sudah diangkat. Dia sekarang dah diangkat LSM dan pihak saya tunggu daripada laporan. Beliau daripada itu akan meneliti berhubung cadangan mewujudkan akta khas untuk melindungi kebajikan pelajar pelatih termasuk mewajibkan pemberian allowance. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri JPM berhubung sekumpulan penuntut yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani menyifatkan tuntutan yang dibuat kumpulan tersebut sebagai ancaman kepada negara. Tan Sri Akril dalam satu kenyataan berkata laporan itu dibuat susulan tuntutan oleh kumpulan tersebut melalui notis timbang tara yang diserahkan kepada Kerajaan Malaysia pada 30 Julai 2019 melibatkan anggaran melebihi 32 bilion dolar Amerika bersamaan 147.728 bilion ringgit. Susulan laporan polis tersebut, PDRM melalui Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 124(K) Kanun Keseksaan kerana sabotaj. Tegas beliau, PDRM memandang serius sebarang elemen yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam, khususnya perbuatan sabotaj terhadap negara. Katanya, PDRM memberi jaminan bahawa siasatan terperinci berhubung perkara itu akan dilaksanakan.
Penganjur program atau acara perlu lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan garis panduan tersendiri bagi mengelak perbuatan kurang senonoh daripada peserta. Mufti Negeri Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil berkata kerajaan negeri terkilan dengan kejadian tular baru-baru ini di sebuah acara yang jelas tidak menggambarkan etika dan akhlak masyarakat Islam. Jadi untuk bagi pihak agensi agama dan khususnya saya yakin bagi pihak kerajaan negeri juga, saya mengharapkan pada pihak penganjur supaya dapat berhati-hatilah memastikan setiap acara dan program yang dimasukkan dalam apa acara untuk sama ada berbentuk orang kata mempromosikan Melaka sebagai destinasi pelancongan, aktiviti budaya dan sebagainya, mestilah mempunyai satu garis panduan yang perlu jelas diikuti oleh setiap peserta atau hatta artis, sebagaimana kita menjaga nilai dan juga norma sebagai seorang Muslim dengan akhlak dan perlakuan yang menjadi contoh kepada masyarakat. Dato' Abdul Halim mengulas video tular yang memaparkan aksi gelik pempengaruh media sosial di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC sehingga menimbulkan kontroversi. Beliau ditemui selepas Majlis Perasmian Konvensyen Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh hari ini. Majlis itu disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman. Pada majlis berkenaan seramai 15 individu menerima anugerah bagi kategori Anugerah Guru Kafa Cemerlang Kebangsaan, Tokoh Guru Kafa Negeri dan Anugerah Khas Tokoh Murid Kafa. Sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi tumpas selepas stor penyimpanan haram di sebuah gudang di kawasan perindustrian Indra Mahkota 14 Kuantan diserbu semalam. Serbuan itu sekaligus membongkar taktik baharu sindiket terbabit yang menggunakan kepala lori jenis Prime Mover untuk mendapatkan minyak bersubsidi secara runcit di stesen-stesen minyak berhampiran. Ketua Penguatkuasa KPDN Pahang, Muhammad Razi Johari berkata, sindiket berkenaan dipercayai mengubah modus operandi mereka selepas pihak berkuasa berjaya menghidu taktik mereka sebelum ini. Sekarang ni dia punya modus operandi telah berubah. Kalau dulu kita tengok lori-lori diubah suai dengan cara dia mengambil secara runcit di stesen minyak, tapi sekarang ni dia telah ubah modus operandinya kepada menggunakan kepala lori. Jadi kalau kita lihat mereka isi dalam tangki yang sebenar. Kalau kita tengok kapasiti untuk lori ini lebih kurang dalam 250 liter. So, kemudian apabila penuh, dia datang ke sini dan dituang semula ke dalam skip tank. Ketika serbuan jam 11 pagi itu, pihaknya berjaya menemui 3 kepala lori Prime Mover, 2 tangki simpanan berisi minyak diesel dengan anggaran 16,000 liter, sebuah trailer tangki minyak dan 3 set pam yang digunakan untuk pemindahan minyak. Turut ditahan 3 lelaki berusia lingkungan 30-an. Kesemua barangan telah disita dengan nilai keseluruhan dianggarkan berjumlah RM454,400. 9,000 B40 terima manfaat lesen motosikal percuma. Pusat Rawatan Tabung Haji THD Madinah menjadi pusat rawatan jemaah haji luar negara pertama yang mendapat permit operasi daripada Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji 1444 Hijrah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata kebenaran operasi itu diberikan selepas pusat rawatan berkenaan melalui saringan pemeriksaan yang ketat. Wartawan Sadiq Hakim Azman di Makkah Al-Mukarramah ada perinciannya. Malaysia sebagai negara yang pertama diberi permit untuk menjalankan operasi hospital di Madinah. Jadi ini satu pengiktirafan yang diberikan kepada perkhidmatan kesihatan dan juga menunjukkan bahawa kesediaan kita dan juga fasiliti-fasiliti yang ada di hospital di Madinah ini telah pun mencapai satu tahap yang tinggi yang telah pun membenarkan mereka mendapat permit untuk beroperasi di Madinah ini.
Tambah beliau, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengenakan peraturan yang lebih ketat selain beberapa penambahbaikan lain yang perlu dibuat berbanding tahun lepas. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Said Saleh berkata setakat ini seramai 8 jemaah sedang dirawat di Hospital Tabung Haji dan Hospital Arab Saudi, di mana 7 daripada mereka mengalami kes jangkitan paru-paru, manakala seorang lagi jemaah mengalami kecederaan di kaki akibat terjatuh. Sementara itu, Datuk Seri Said Saleh memaklumkan operasi haji setakat ini berjalan lancar, di mana setakat semalam seramai 9,078 jemaah selamat tiba di Tanah Suci dengan 5,202 jemaah berada di Madinah dan selebihnya di Mekah. Sebanyak 30 penerbangan telah pun berlepas daripada keseluruhan 98 penerbangan yang akan membawa jemaah haji daripada Malaysia pada musim haji kali ini, di mana kita telah pun merancang bahawa 50 penerbangan akan mendarat di Madinah, manakala bakinya 48 penerbangan akan mendarat di Jeddah dan para jemaah haji akan dibawa daripada Jeddah terus masuk ke Mekah nanti. Manakala penerbangan yang terakhir akan mendarat pada 21 hari bulan Jun 2023. Jemaah di Mekah dijadual untuk mengikuti aktiviti yang dirancang oleh tabung haji, termasuklah menghadiri 5 sesi bimbingan sebelum hari wukuf dan 1 sesi lagi selepas selesai wukuf. Tabung haji dalam pada itu amat menitik beratkan kebajikan dan kesihatan para jemaah sehingga tiba ke muncak haji, iaitu masyair. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nurdin dari Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Konsep karamah insaniah atau kemuliaan insan tidak hanya mampu dibentuk melalui kerangka sains dan digital semata-mata. Sebaliknya, ia turut disumbangkan menerusi budaya dan sastra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata aspek ketamadunan juga memainkan peranan di era digitalisasi ini, bahkan negara juga tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Betul. Apa dia keutamaan sekarang? Digital technology, ilmu mengenai AI, dan beberapa kerangka pemikiran ke arah sains dan matematik yang juga lemah di kalangan masyarakat, terutama anak-anak Melayu sekarang. Tetapi kita kan manusia, kita kan bicara soal karamah insaniyah, maka manusiawi itu tidak mampu dibentuk hanya dengan kerangka teknologi dan sains dan digitalization. Dia dibentuk dengan bahasa dan budaya. Maka walaupun ada pandangan-pandangan yang serong menganggap bahawa seni dan sastra dan budaya itu tidak relevan, kita tidak boleh menerima fahaman cetek sedemikian, kerana yang kita bicarakan itu mengangkat martabat bangsa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Seminar Fikrah Siddiq Fadzil di Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Dalam ucap tamanya, Perdana Menteri menyifatkan Allahyarham Datuk Dr. Siddiq Fadzil yang juga ilmuwan sebagai seorang yang mementingkan islah serta pemikiran baharu dalam kalangan masyarakat Melayu. Allahyarham Datuk Dr. Siddiq yang juga bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM meninggal dunia pada 31 Ogos 2021. 9,000 calon terdiri daripada golongan B40 menerima manfaat menerusi program MyLesen B2, iaitu inisiatif di bawah Belanjawan 2023 Malaysia Madani. Ia melibatkan peruntukan 2.7 juta ringgit merangkumi kos ujian dan latihan, di mana setiap calon melibatkan kos RM300. 2.7 juta ini hanya untuk B2. 2.7 million cukup untuk menampung 9,000 orang penerima. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan program MyLesen B2 peringkat kebangsaan di sebuah hotel di Sungai Petani hari ini. Kerajaan juga katanya bercadang untuk memperluaskan pelaksanaan program MyLesen membabitkan lesen perkhidmatan kenderaan awam PSV kelas E, iaitu bas, dalam usaha memastikan industri perkhidmatan bas lebih berdaya saing dan selamat. Anthony Loke turut mengakui penghijrahan pemandu bas ke Singapura untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi juga menjadi antara punca negara kekurangan pemandu bas.
Sebab mengapa kita nak buat program ini, kita memang kekurangan pemandu bas. Pemandu bas berhenti-henti dan juga pemandu bas ekspres. Kita amat kekurangan. Itu yang menyebabkan industri bas ekspres itu juga mengalami kekurangan tenaga pemandu. Dan kita nak melahirkan pemandu-pemandu yang baik, berhema, supaya pastikan industri bas ekspres ini juga dapat berdaya saing dan juga selamat. Turut hadir pada pelancaran itu Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Dengan tambang hanya RM1, pengguna perkhidmatan KTM Commuter, ETS dan KTM Intercity berpeluang menggunakan perkhidmatan van hailing untuk ke mana-mana destinasi dalam radius 5 km. Selain memudahkan pengguna, inisiatif Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersama syarikat perkhidmatan van hailing Kumpul itu bermatlamat untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Terdahulu pelancaran perkhidmatan van hailing disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif KTMB Datuk Muhammad Rani Hisham di stesen Subang Jaya yang dijadikan sebagai projek rintis pertama. Sebenarnya Kumpul Ride ni secara konsepnya dia macam Grab juga. Ya, tetapi dia kumpulkan semua pengguna-pengguna yang memerlukan perkhidmatan first mile last mile menuju ke stesen kita atau dari stesen kita. Inisiatif ini juga katanya selari dengan dasar kerajaan untuk memelihara alam sekitar serta mengurangkan kesesakan jalan raya dan pencemaran udara. Sementara itu, Ketua Kumpulan Kumpul, Goh Chun Hian berkata, perkhidmatan itu ditampilkan menerusi aplikasi Kumpul Ride dan pembayaran boleh dibuat secara tunai atau secara dalam talian menerusi Kumpul Wallet. 5 km radius. So kat KTM Subang Jaya sini memang area Subang Jaya. So lingkungan 5 km kat sini. So ada kira-kira 100 lebih stops kat sini. So you pergi mana-mana stop memang RM1 untuk seorang sahaja. Selepas stesen KTM Subang Jaya, perkhidmatan van hailing Kumpul ini akan diperkenalkan di stesen Universiti Kebangsaan UKM pada awal Julai tahun ini. 28 tan barang buangan elektrik dan elektronik e-waste berjaya dikutip di seluruh negeri Terengganu dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ia sekaligus membuktikan kesedaran masyarakat untuk mengitar semula e-waste dan minyak masak terpakai semakin meningkat. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Terengganu, Ramli Abdul Rahman berkata, komponen e-waste mempunyai komponen bertoksid seperti plumbum dan arsenik yang boleh membahayakan kesihatan dan mencemarkan alam sekitar sekiranya dibuang merata-rata. Daripada Januari hingga Disember tahun lepas, untuk 2022, kita telah dapat mengumpul sebanyak 20 tan barang elektrik terpakai ni. Dan untuk tahun ini, daripada Januari hingga Mei, kita telah dapat 28 tan. So ini di sepanjang tahun sepanjang tahun ini kita mungkin akan tambahlah. Bilangan barangnya yang akan dilupuskan itu akan tambah. Pusat pengumpulan e-waste dan minyak masak terpakai turut disediakan di Pasar Kuala Berang di mana orang ramai boleh menghantar e-waste dan minyak masak terpakai di pusat tersebut pada minggu keempat setiap bulan. Saya berniaga kedai makan. Kedai makan belum minyak kumpul ni dulu buang lah. Lepas tu ada orang mari tanya minyak terpakai ni lah. Kata boleh jual. Lepas tu baru start kumpul. Dulu saya buang kita dah tahu siapa ada buang tapi jadi lokal macam sumbat gitu. Lepas tu sekarang ni baru kumpul. Dengan lupuh dengan betul lah. Tidak kalau ia dibuang secara sambil lewa di tempat tu, dia akan mencemarkan masalah pencemaran dan mendatangkan masalah kesihatan. Contohnya plastik tu mungkin bahan kimia dan kesuburan tanah terjejah. Mungkin ia memberi infak lah pada tempat-tempat yang belum dicemari lagi. Selain mesra alam, ia juga boleh menyumbang kepada pendapatan di mana setiap minyak masak terpakai yang dihantar akan dibayar dengan harga RM2 sekilogram. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh pencabar ini? Jika ya,
Hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Terusan Venice bertukar hijau. Sempena cuti sekolah, Pusat Sains Negara meneruskan acara tahunannya dengan membudayakan pengetahuan, sains, teknologi dan inovasi. Mengangkat tema Rahsia Langit dan Bumi, pelajar sekolah berpeluang merasai pengalaman dunia sains malah lebih istimewa yang ditawarkan secara percuma bermula hari ini sehingga esok. School Out Kids In atau SOKI yang masuk siri kedua ini diteruskan bagi mengetengahkan pembelajaran sains bukan formal berkonsepkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Harapannya untuk program SOKI ni sebenarnya kami nak berkongsi sebanyak-banyaknya aplikasi sains bersama-sama dengan anak-anak, ibu bapa, guru-guru yang adalah yang hadir semasa program ini. Maknanya mereka bukan sahaja belajar berkenaan sains di dalam bilik darjah, tapi mereka boleh nampak pengaplikasian sains itu di dalam kehidupan persekitaran mereka sendiri. Menerusi tema Rahsia di Langit dan di Bumi, PSN menjalankan aktiviti berkonsepkan sains bumi dan sains klimatologi berteraskan kejuruteraan sekaligus mengaplikasi ilmu berasaskan STEM. Pusat Sains Negara ni dia menawarkan aktiviti-aktiviti berkaitan STEM. Jadi pada cuti sekolah ni lah adalah masa yang sesuai untuk saya bawa anak-anak mendedahkan mereka kepada sains teknologi yang mereka juga boleh gunakan lah di dalam kehidupan harian dan sewaktu belajar nanti. First sekali sebab cuti sekolah lah kan. Cuti sekolah lah berpeluang dapat bawa anak-anak datang sini. So buatkan mereka dapat something ilmu lah dekat dalam Pusat Sains Negara ni. I want to learn a lot about science. That's why I came to Pusat Negara Science. I came here so that I can learn a lot of science and then I could learn new things and I learn how the electric current flow, all like that I can learn. Rata-rata pengunjung teruja menerokai pameran yang disediakan oleh Pusat Sains Negara hari ini. Inisiatif ini telah memberi pendedahan kepada pengunjung dan secara tidak langsung pengunjung dapat mengisi masa cuti sekolah mereka dengan aktiviti yang bermanfaat. Laporan Aizati Najmi Sulaiman untuk Berita Al-Hijrah. Seorang remaja perempuan, Syaksi, 16 tahun maut akibat ditikam sebanyak 40 kali dipercayai dilakukan oleh teman lelakinya sendiri. Suspek Sahil Khan, 20 tahun, turut memukul muka mangsa dengan kepingan simen sebelum beredar meninggalkan mangsa di tepi jalan. Insiden tersebut berjaya dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV. Sahil dilihat menikam saksi tanpa henti dan menendang mangsa meskipun mangsa sudah rebah terbaring di atas tanah. Suspek yang masih belum berpuas hati mengambil kepingan simen dan menghempap di atas kepala mangsa. Lebih sedih, semasa kejadian, orang ramai yang melalui di kawasan tersebut hanya melihat Sahil menikam mangsa namun tidak menolong dan terus beredar. Saksi yang mengalami kecederaan parah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Suspek berjaya ditangkap selepas perbuatannya dimaklumkan polis kepada bapanya. Hasil siasatan awal mendapati Sahil kecewa dengan keputusan mangsa untuk memutuskan hubungan dan telah merancang untuk membunuh 15 hari sebelum kejadian berlaku. Lebih 16,000 penduduk wilayah Nova Scotia terpaksa mengosongkan rumah mereka selepas kebakaran hutan yang sedang marak di seluruh Kanada turut mengancam bandar Halifax. Namun tiada kecederaan dilaporkan setakat ini. Perdana Menteri Nova Scotia, Tim Houston, menyifatkan wilayah itu hampir musnah sama sekali. Manakala Datuk Bandar Halifax, Mike Savage, berkata bandar dengan 430,000 penduduk itu berdepan kebakaran pada skala yang belum pernah berlaku sebelum ini. Angin kencang menyebabkan api terus marak menuju ke kawasan tersebut. Pegawai tempatan dilaporkan berkata hujan lebat diperlukan untuk mengawal kebakaran hutan di Nova Scotia dan tiada ramalan hujan untuk minggu ini. Kebakaran hutan kini melanda 8 daripada 13 daerah dan wilayah di Kanada. Warna air di terusan besar Venice bertukar hijau. Ia disebabkan oleh pendaflor, iaitu bahan bukan toksik yang bersifat mengeluarkan warna terang.
Penduduk mula melihat air terusan besar Venice bertukar hijau Ahad lalu. Menurut Agensi Serantau untuk Pencegahan dan Perlindungan Alam Sekitar Veneto Arpaf, analisis menunjukkan kehadiran pendeflor dalam sampel yang diambil. Keputusan itu tidak menunjukkan kehadiran unsur toksik dalam sampel yang dianalisis. Ini bukan kali pertama terusan besar Venice bertukar hijau. Pada 1968, artis Argentina Nicolas Garcia Uriburu mewarnakan air di terusan itu dengan pewarna hijau pendeflor semasa acara Biennale Venice ke-34 dalam aksi untuk mempromosikan kesedaran ekologi. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal, satu kat rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.